Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Seven Person akan membincangkan satu forum tentang kaedah berfikir. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator untuk forum ini. Nama saya Abdullah Amir binti Rashid daripada Fakulti Kolej Kejuruteraan Department Civil Engineering. Saya memperkenalkan ahli panel kita semua pada hari ini. Yang pertama adalah Muhammad Rusdi bin Osman daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Yang kedua, Muhammad Samsul Hashim bin Cik Hisham daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Yang ketiga, Hazrin Nur Syafina Amali binti Hazman daripada Fakulti Industri Management. Yang keempat, Nurul Nabilah binti Roslan daripada Fakulti Industri Management. Yang kelima, Kon Jung Hao daripada Fakulti Pengkomputeran. Dan yang terakhir, Suhaila binti Syarifuddin daripada Teknologi Kejuruteraan. Kita boleh mulalah dengan forum kita. Baru-baru ini saya selalu terbaca tentang perkara-perkara yang diluahkan oleh anak muda pada zaman sekarang di media sosial. Mereka sering meluahkan pendapat dan idea tanpa usaha periksa. Pak kata orang zaman sekarang, pala tahu lah. Perkara ini berlaku mungkin kerana atau kaedah seseorang tu berfikir. Soalan pertama saya nak tanyakan kepada Cik Suhaila. Saya ingin menyentuh tentang konsep kaedah berfikir. Falsafah berasal daripada istilah Yunani yang bermakna cinta pada kebijaksanaan, iaitu love of wisdom atau pada kebenaran dan keutamaan. Inilah asalnya pengertian falsafah. Bagaimana falsafah secara popular ialah berfikir. Mereka setakat berfikir saja bukanlah berfalsafah namanya. Jadi soalannya adalah, jadikah apakah ciri-ciri yang dikatakan berfikir secara falsafah? Inilah mengikut pendapat Cik Suhaila lah. Ciri-ciri yang dikatakan berfikir secara falsafah adalah berfikir secara kritikal, iaitu renungan yang mendalam hingga dapat menilai kekuatan dan kelemahannya. Contohnya kat sini, kita kena berfikir secara buruk dan baik dia, kekurangan dia dan kelebihan dia. Maksudnya kat sini kita tak boleh berfikir secara terburu-buru ataupun tergesa. Maksudnya terus jump to conclusion. Keduanya itu berfikir secara kritikal. Keduanya adalah berfikir secara universal, iaitu menurut pengalaman manusia umumnya, common experience of mankind, bukan secara khusus dan terbatas. Contohnya dekat sini, saya seorang pelajar, saya akan menghadapi final exam tak lama lagi. So bila nak exam, kita kena buka buku kan. Betul? Sebab kita nak jawab soalan. Maksudnya apa yang kita dah tahu dah. Bila kita exam, kita dah tahu soalan, jawapan daripada soalan tu ada je dalam buku. Nak je baca. Kalau kita baca, kita dapat jawab soalan. Kalau tak baca, tak dapat. Maksudnya kat situ jawapan dia adalah fakta. Tapi dekat sini, berfikir secara universal ni daripada pengalaman kita. Contohnya orang tanya, dulu di rumah praktikal kat mana? So saya jawab, saya praktikal kat KL. Tapi experience orang lain-lain kan. Orang ni praktikal kat sini, orang ni praktikal kat sini. And experience tu pun lain-lain. So dekat situ universal lah. Kita berfikir berdasarkan pengalaman kita. Bukan yang ada dalam buku. Tak jumpa dalam buku. Itu antara ciri daripada pendapat saya. Itu saja. Maknanya ciri-ciri berfikir ni ada 3 lah untuk secara dia, secara berfikir secara kritikal, berfikir secara universal dan berfikir secara integral, betul? Soalan yang kedua saya nak tanya kepada saudara Rusdi.
Okey, soalannya, apakah prinsip kemahiran berfikir? Ya. Okay, bagi kemahiran fikir kita yang tahu maksud kemahiran berfikir tersebut. Yang pertama ialah kemahiran fikir ialah kecekapan menggunakan akal dalam proses pemikiran, menyusun maklumat, konsep dan idea serta membolehkan seorang individu membuat kesimpulan dan keputusan yang bijak dengan tindakan yang terarah. Okey, prinsip yang pertama, sentiasa bersikap konstruktif iaitu mempunyai sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan elakkan diri daripada fikiran negatif. Yang kedua, berfikir secara perlahan-lahan dan berfikir secara mudah. Hal ini apabila kita berfikir secara perlahan-lahan dan mudah dapat mengelakkan kita daripada tekanan dan dapat menghasilkan idea-idea yang bernas. Dan yang ketiga, ketika melakukan proses berfikir, kita haruslah melupakan ego. Kita perlu mengikis perasaan ego supaya setiap keputusan yang dibuat adalah tepat dan juga mendatangkan manfaat. Dan yang keempat, sentiasa menukar arah otak ketika berfikir, iaitu di mana kita perlu berfikir secara logik, kreatif atau lateral. Kita juga perlu menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Hal ini dapat menentukan hasil yang hendak kita capai. Dan yang terakhir ialah kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. Setiap idea perlulah dilihat secara global supaya perincian kita tidak lari atau melencong dari skop atau landasan yang sebenar. Setiap pemikiran haruslah diakhiri dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan kesan yang baik pada orang lain. Itu saja dari saya. Okey, sekarang kita dah tahu prinsip, apa itu prinsip kemahiran berfikir. Soalan seterusnya saya nak tanya kepada Cik Nabila. Okey, saya ada dua soalan kat sini. Saya nak tanya. Okey, yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan wujudnya isu tekanan ini dalam kalangan mahasiswa? Okey, soalan yang kedua pula, apakah cara yang sesuai untuk mahasiswa mengawal rasa tekanan dalam diri mereka sendiri? Okey, Cik Nabila boleh terangkan sedikit tentang isu ini? Okay, terima kasih Moderator Amir. Okay, saya akan membicarakan tentang isu tekanan. Kenapa isu tekanan ni wujud dalam kalangan mahasiswa? Okay. Sebenarnya mahasiswa ni perlu belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu alam kampus ini. Mereka juga perlu bijak dalam menguruskan diri sendiri seperti dalam hal urusan pelajaran, kehidupan seharian, berkomunikasi, urusan kewangan dan menguruskan masa dengan bijak. Okey. Yang saya rasa menjadi punca isu tekanan dalam kebanyakannya dalam kalangan pelajar ni adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Bila fikir pasal duit, semua stres. Yelah, ada PTN hanya cukup-cukup. Tapi kalau boleh dengan pelajar yang jenis suka ikut kawan, kawan kaya berkawan pula dengan orang kaya, nak keluar selalu duit. Duit harap duit PT je. Lepas tu mulalah bila habis tak ada habis sen. Mula risau nak cari kerja lah. Itu wujudnya isu tekanan. Okay. Betul. Okay. Walaupun golongan mahasiswa sememangnya mempunyai kekangan dari segi kewangan, namun sekiranya mereka berupaya untuk mengurus kewangan dengan baik, maka mereka boleh terhindar daripada terjebak dengan masalah kewangan dan tekanan yang melampau. Tetapi menurut Rubaiyah, literasi kewangan dalam kalangan pelajar masih pada tahap sederhana. Jelas sekali bahawa masih banyak dalam kalangan pelajar tidak mampu menguruskan kewangan dengan baik. Maka tidaklah menghairankan apabila terdapat segelintir pelajar yang membelajarkan wang yang ada bukan untuk keperluan akademik, malah untuk hiburan seperti melancong, bersama-sama makan pada hujung kononnya nak buat hilang stres lah. Lepas tu nanti tak dah habis belajar, stres. Nak pergi cari kerja, orang sibuk final, sibuklah stresnya. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Cara yang sesuai untuk
Yang soalan yang kedua pula, cara yang sesuai untuk saya cadangkanlah untuk mahasiswa yang rasa stres dengan masalah macam-macam lah. Okay. Pertama kali tidur, dapatkan tidur yang mencukupi. Ni masalah sekarang juga. Zaman sekarang ni sibuk dengan gadget semualah apalah. Betul. Yang duduk asrama dengan benda wifi free, memanglah lewat tidur. Dapatkan tidur yang cukup ni memang penting lah. Boleh elak tekanan, elak mengantuk dalam kelas. Jadi memang penting lah, tidur cukup ni memang wajib lah. Kawal lah para student ni. Selain itu, yang kedua, melakukan perkara yang anda suka. dia ni suka, mahasiswa suka. Tapi kita tak ada lah stres ni. Benda ni apa? Bersenang ke, sukan ke apa ke. Macam tu lah. Tu je dari saya. Terima kasih. Okay, betul. Okey, itu saja daripada Cik Nabila. Okey, kita teruskan kepada panel kita yang keempat, iaitu Saudara Kong. Okey, saya ingin bertanya kepada Saudara Kong. Kemahiran berfikir adalah satu kemahiran yang amat penting dalam kehidupan setiap manusia. Bagi tujuan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah melaksanakan program kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif iaitu KBKK dalam institusi-institusi pelajaran Malaysia melalui peperiksaan berperingkat sekolah ataupun pertandingan berperingkat antarabangsa. Okey, persoalannya, apakah kepentingan KBKK dalam pengajaran dan pembelajaran untuk para pelajar? Okay, thank you Amir. Yang pertama saya nak terangkan ialah pendidikan di Malaysia kan yang seperti kita tahu telah menyerapkan falsafah. Okay. Falsafah pendidikan negara ini bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. So, para pelajar sekarang masih di sekolah akan jadi pemimpin negara pada generasi yang baru. So, bagi kepentingan KBKK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah penting pertamanya untuk memberi latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Kedua, pelajar-pelajar mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. Tambahan pula, pelajar-pelajar akan menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. Yang akhir sekali, pelajar-pelajar dapat mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu, bercelaru, kabur dan sempit. Sekian, terima kasih. Okey. Sekarang kita dah tahu kepentingan KBKK itu untuk para pelajar lah kan. Soalan seterusnya saya nak tanyakan kepada Cik Samsul. Soalannya, terdapat beberapa jenis dalam berfikir atau menyelesaikan suatu masalah dan situasi. Nyatakan jenis berfikir dan dominannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada empat jenis pemikiran yang dominan dalam kalangan manusia lah. Yang pertama adalah pemikiran reflektif. Pemikiran reflektif ni merujuk kepada aktiviti intelek efektif di mana individu terbabit meneroka pengalaman baru yang akhirnya membawa kepada pemahaman serta apresiasi baru tentang sesuatu konsep. Kemahiran reflektif ini adalah secara amnya melibatkan seseorang individu itu berfikir pada pemikiran lateral ataupun mendatang. Pemikiran lateral ini digunakan untuk memisahkan
daripada idea yang sudah lama digunakan dan dipercayai baik serta betul pemikiran lateral seperti yang diperlukan bagi mencari dan mencipta idea baru. Pemikiran lateral ini mencakupi penggunaan teknik spesifik yang sengaja dipakai untuk menerbitkan sesuatu idea yang baru. Yang ketiga adalah pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ini adalah ciri utamanya adalah keberanian. Keberanian ini adalah untuk menjanakan idea yang pelbagai dan baru tanpa didokong oleh idea. Oleh demikian, seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif juga berfikiran terbuka dan sanggup menanggung risiko dan kritikan daripada orang ramai. Kebiasaannya usahawan berniaga beranian dalam mencuburi bidang perniagaan mereka ini. Yang terakhir ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini ialah analisis bermatlamat yang dilakukan terhadap fakta untuk tindak balas ini melibatkan kemampuan untuk menilai sesuatu sistematik, iaitu menentukan sama ada sesuatu dakwaan itu benar, palsu atau kadang-kadang kedua-duanya. Sebagai contoh, seseorang itu tidak mudah untuk terus menerima atau bersetuju dan mempertimbangkan sesuatu itu baik atau buruk. Dan saja daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Samsul atas keterangan itu tadi. Okey, soalan seterusnya saya nak tanyakan kepada Cik Hazrin. Okey, soalannya, apakah faktor latar belakang keluarga remaja yang terlibat dalam masalah sosial? Boleh Encik Hazrin terangkan sedikit? Okey, terima kasih moderator di atas soalan tersebut. Okey, saya akan menjelaskan faktor latar belakang keluarga remaja yang terlibat dalam masalah sosial. Terdapat satu kajian yang menyatakan bahawa keadaan ibu bapa yang kurang menitik beratkan aspek-aspek tertentu di dalam mendidik anak-anak mereka. Misalnya, ibu bapa dikatakan tegas dalam memberikan hukuman kepada anak-anak mereka. Walaupun aspek ini berada di tahap yang rendah, penyelidik berpendapat remaja akan bertindak negatif jika disiplin ibu bapa ketat. Ini kerana ibu bapa yang lebih bersifat autokratik akan menjadikan jiwa remaja memberontak. Pendapat ini juga disokong oleh Zainal dan Syarani yang menjelaskan kesan daripada kaedah pengawalan autokratik akan menghasilkan gabungan antara pemberontakan dan pergantungan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahawa ibu bapa juga dilihat jarang berada di rumah dan sering sibuk dengan kerja. Keadaan ini akan menyebabkan anak-anak bosan untuk berada di rumah. Mereka akan lebih gemar untuk bersama dengan rakan-rakan mereka bagi mengisi kekosongan. Keberangkalian untuk mereka melakukan perkara-perkara yang tidak elok boleh wujud kerana kurangnya pengawasan dari ibu bapa. Pendapat penyelidik ini selari dengan Arif dan Wardah yang menjelaskan ibu bapa yang sibuk dengan kerja boleh menyebabkan hubungan antara anak dengan ibu bapa renggang. Apabila anak-anak pulang dari universiti, ibu bapa tiada di rumah. Oleh itu, remaja lebih suka menghabiskan masa dengan rakan-rakan sebelum pulang ke rumah. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Hazrin. Okey, sekarang sesi forum kita pun dah sampai penghujungnya. Okey, sekarang kita dapat konklusinya lah. Kaedah berfikir ni banyak berlaku pada remaja-remaja zaman sekarang lah kan. So antara faktor-faktornya adalah Cik Nabila kata tentang isu kewangan, ibu bapa dan pelbagai lagi lah yang disentuhkan tadi. Okay, saya nak berterima kasih kepada semua ahli panel pada malam ni sudi memberi pendapat dan hujah masing-masing tentang isu ini. Okey, sekian saja daripada saya. Sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Ustaz Abdul Kamil bin Jamaluddin kerana telah banyak membantu untuk kami membuat tugasan ini, membuat presentation, membuat video dan assignment yang lain-lain. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, dan maaf sekiranya video ini ada tersekat-sekat sikit, tak sempurna. Okey, itu sajalah daripada kami. Okey, sekian, terima kasih.